Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan, rahimani wa rahimukumullah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini merupakan pertemuan kita buat siri yang keempat. Moga-moga pertemuan kita pada malam ini bersamanya kita dalam majlis ilmu pada malam ini diberkati oleh Allah daripada permulaannya sehinggalah kepada penghujungnya. Semoga rahmat Allah Subhanahu wa taala diturunkan, dikurniakan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita, mempermudahkan urusan kita, mengampunkan dosa-dosa kita semua. Semoga usaha kita pada malam ini dikira, dicatat sebagai salah satu amal-amal soleh kita, sebagai bekalan kita, sebagai syafaat kepada kita apabila kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan membicarakan tentang keterangan dan tafsiran ayat yang kedua dan juga ayat yang ketiga. Jika Allah berikan kita kesempatan, insya-Allah kita akan sambung kepada ayat yang keempat. Kerana ayat yang ketiga, ia secara lengkapnya ia berkaitan dengan ayat yang keempat. Namun begitu, kita mohon rahmat dari Allah, kita hanya boleh merancang. Namun berjaya atau tidak, sasaran kita pada malam ni untuk kita mengetahui tafsiran ayat 2, ayat 3 dan 4, ia bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cuba dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Untuk ayat yang kedua ini, kita akan berpandukan kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan pada minggu yang lepas. Ya, nota ayat yang kedua ini dia berada sekali pada nota ayat yang pertama. Jadi sila rujuk pada nota yang telah diberikan, yang telah dihebahkan kepada tuan-tuan dan puan pada minggu yang lalu. Untuk ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, nota telah diedarkan kepada tuan-tuan awal pagi tadi. Jadi bagi sesiapa yang tidak mendapat nota untuk rujukan pengisian kita pada malam ini, saya minta tuan-tuan dan puan ambil di link Google Drive yang ada disertakan, diletakkan di Zoom ataupun di FB Academy Tadabbur Malaysia. Jadi ambil maklumat di situ.
Moga-moga dengan rujukan kita ini dapat memudahkan pembelajaran kita pada malam ini. Saya mohon ampun dan maaf jika ada kekurangan, ada kelemahan di dalam penyediaan bahan untuk mengajar iaitu nota. Begitu juga jika ada maklumat yang saya sampaikan ini, ia ada persamaan seperti pengisian-pengisian yang sebelum ini dan sebagainya. Anggaplah ia sebagai satu pengukuhan, pengulangan untuk sama-sama kita mengambil pengajaran. Jadi ayat yang kedua ini berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ayat yang kedua ini bermula dengan kata hubung. Kata hubung di sini alladhi bermakna yang. Sebab tu pendekatan yang saya gunakan sebab ayat-ayat ni pendek, maka kita menterjemahkan mengikut kalimah by kalimah supaya sambil-sambil kita belajar tafsiran ayat, kita belajar tadabbur, kita dapat juga menguasai vocab dalam bahasa Arab yang terkandung pada ayat yang kita belajar. Jadi perkataan alladhi bermakna yang. Okey, yang ni dia adalah kata hubung bagi ayat yang sebelumnya. Dari sudut ayat, memang dia ayat yang kedua. Sudah pasti ada kaitan dengan ayat yang pertama. Tetapi ayat yang kedua ni, dia menyambung. Dia menghubung. Sebab tu yang. Yang dekat sini, yang siapa? Yang alladhi yang kat sini merujuk kepada Allah yang kita telah bincang hampir 2 kelas bagi ayat yang pertama. Maknanya ayat yang kedua ni, dia memperincikan lagi, menjelaskan lagi kepada kita bagaimanakah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha berkat, yang Allah Ta'ala di tangannya segala kerajaan yang ada ni, Allah Ta'ala buat macam mana, maka ayat yang kedua menceritakan secara terperinci. Dan ayat pertama kita telah belajar Allah Ta'ala ni bagi setiap segala sesuatu Allah Ta'ala itu berkuasa. Okey, Allah sebut secara umum Allah Ta'ala tu dia berkuasa atas setiap sesuatu. Tetapi Allah tidak menjelaskan secara terperinci bagaimanakah bentuk kekuasaan Allah Ta'ala itu. Maka ayat yang kedua diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bagaimana Allah jalankan kerajaan. Sebab kerajaan itu di bawah tangan Allah. Maka Allah Ta'ala nak buat apa saja Allah Ta'ala boleh buat. Kita telah ulas maklumat tersebut setelah kita belajar ayat-ayat yang ada menyebut perkataan al-mulku, yang ada perkataan mulkus samawati wal ard. Kita dah tahu Allah Ta'ala ni dia boleh buat apa yang dia suka. Allah boleh cipta apa yang dia nak cipta. Allah Ta'ala berhak. Allah Ta'ala ini dia berkuasa. Dia tidak perlukan siapa-siapa pun membantu dia untuk menguasai, menjalankan mana-mana kerajaannya. Kerana apa? Kerana dia itu di atas setiap sesuatu tu Allah tu berkuasa. Maka pada ayat yang kedua, mari sama-sama kita berkenal-kenalan lagi dengan Allah. Kita kenal Allah kita yang kita selalu solat, kan? Jadi kita nak tahu bagaimanakah bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa yang sama kita dapat belajar macam mana Allah Ta'ala menguruskan kerajaannya, bagaimana Allah menguruskan pemerintahannya. Maka ayat 2 menerangkan. Okey, ayat kedua, kalau kita baca pada perkataan khalaqa,
menyebut tentang Allah telah menciptakan. Yang merujuk kepada Allah yang berkuasa tadi kan. Kita dah baca pada ayat pertama. Yang Allah Ta'ala tadi dia yang apa? Iaitu Allah yang apa? Khalaqa, telah menciptakan. Okey. Allah cipta apa? Okey. Allah menyebutkan Allah mencipta al-mauta. Allah menciptakan mati, maut. Orang Melayu kalau sebut maut, dia faham mati. Rupanya perkataan maut kita ambil daripada ayat Quran. Jadi, perkara pertama yang Allah nak mulakan dalam suratul Mulk, yang Allah nak terangkan penciptaan Allah Ta'ala ini, Allah mengatakan dia telah menciptakan maut, mati, wal hayata, dan hidup. Allah cipta dua. Mati pun Allah Ta'ala cipta, hidup pun Allah Ta'ala cipta. Okay, lepas Allah Ta'ala sebut hidup, Allah cipta mati, pasti ada sebab. Allah cipta hidup, pasti ada sebab. Apa sebab dia? Allah sebut selepas itu, liyabluwakum. Perkataan li dekat sini merujuk kepada perkataan, saya ada terjemah tak dekat situ sekejap takut saya tertinggal terjemahan dia. Li kat sini dia merujuk kepada perkataan untuk. Maksud dia, Allah cipta hidup ni ada sebab dia. Allah cipta mati ada sebab dia. Nanti kita terangkan. Allah cipta hidup ada sebab dia. Sebab dia untuk apa Allah ciptakan kehidupan ni? Liyabluwakum, untuk. Liyabluwakum, sentiasa nak menguji kamu. Kamu tu siapa? Kamu tu yang telah dihidupkan oleh Allah. Khususnya kita lah. Okay. Allah Ta'ala kata, Allah ciptakan hidup ni adalah untuk menguji kamu. Allah Ta'ala nak uji apa? Perkara apa yang akan diuji? Ayyukum, siapakah di antara kamu? Di antara kamu, Allah nak lihat apa? Ahsanu, yang terbaik. Bukan baik je, yang terbaik. Terbaik dari sudut apa? Amala, dari sudut amalan. Okay, faham satu-satu kalimah by kalimah dalam ayat yang kedua. Lepas tu, Allah Ta'ala tutup pada penghujung ayat yang kedua, Allah Ta'ala mengiringi dengan menyebutkan tentang dirinya. Yang pertama, Allah Ta'ala kata wahuwa, dan dialah. Dialah, huwa tu, dialah tu siapa? Dialah kat situ merujuk kepada yang telah mencipta mati, yang telah menciptakan kehidupan. Dia itulah. Dia tu juga siapa? Kena ambil pada ayat yang pertama. Okey. Dia tu apa? Dia tu Al-Azizu, yang maha perkasa. Maha perkasa saja ke? Allah Ta'ala kata Al-Ghafur, Azizu, Ghafur. Al-Ghafur bermakna maha pengampun. Okey. Jadi ayat yang kedua ni, Allah Ta'ala tutup penghujungnya dengan bagi tahu kepada kita yang selalu baca suratul Mulk. Kan, kita baca suratul Mulk sampai pada ayat yang kedua, kita selalu mengulang-ulangi perkataan dan dialah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Pernahkah kita bertanya, selepas kita baca ayat yang kedua, pernahkah kita bertanya tentang kenapa Allah sebut pada ayat kedua ni namanya yang maha perkasa? Lepas tu dia sebut dia maha pengampun.
Apa perkaitan dengan mati, dengan hidup, dengan nama dia Al-Aziz, dengan nama dia Al-Ghafur? Kalau kita hanya baca, kemungkinan kita tidak akan bertanya lah. Sebab tujuan kita baca saja. Tapi apabila kita belajar tafsiran ayat, kita masuk kepada tadabbur, sudah berbeza cara kita membaca dalam masa sama kita nak faham. Kenapa dia sebut maut dulu, baru dia sebut mati. Dia sebut maut, baru dia sebut hidup. Sedangkan kena hidup dulu, barulah mati. Kenapa ya? So kita bertanya soalan kepada ayat yang kedua. Okey, ini yang kita nak pecahkan, kita nak huraikan pada malam ini. Jadi, secara makna dia umum, maknanya pada peringkat pertama, maknanya kita fahamlah bahawa Allah Ta'ala tu dialah penciptanya mati, penciptanya hidup. Tapi hidup nak apa? Nak menguji kita semua. Nak uji tentang apa? Allah nak tengok siapa amal yang paling terbaik. Dan Allah iringi. Allah memberikan amaran. Macam mana kita tahu beri amaran? Sebab Allah sebut dia itu maha perkasa. Mesti ada sebab. Kenapa dia tutup ayat tu dengan dia mengatakan dia maha perkasa, dia maha perkasa. Ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak sampaikan pada ayat yang kedua ni. Lepas tu dia cakap dia maha pengampun pula. Jadi kenapa dua nama ni? InsyaAllah kita akan terangkan pada malam ni. Jadi secara makna kita faham. Okey, kita terus kepada tafsiran ayat dia. Okey. Daripada ayat ini, okey, kalau kita baca pada ayat yang kedua ni, kita boleh dapat satu maklumat. Sebenarnya banyak maklumat tu. Tapi maklumat yang awal-awal yang kita boleh belajar, Allah Ta'ala kata tadi, dia telah cipta mati dan hidup. Kalau kita ambil pada ayat ni, Allah Ta'ala kata apa? Dia telah ciptakan. Khalaqa, dia telah menciptakan. Maknanya, Allah telah mencipta. Maknanya penciptanya Allah. Apa yang dicipta? Dia cipta maut, dia cipta hayat. Maksudnya ada dua perkara yang Allah ciptakan. Pertama mati, kedua adalah hidup. Ini bermakna maut ini adalah sesuatu yang Allah ciptakan. Begitu juga dengan kehidupan, ia juga merupakan sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi, mari sama-sama kita melihat apakah kupasan para ulama tafsir, antaranya Al-Imam Ibn Kathir. Okay. Al-Imam Ibn Kathir dalam kitabnya yang masyhur iaitu Tafsir Al-Quranul Azim. Imam Ibn Kathir dia mengatakan, dia kata wastadalla bihadhil ayati man qala. Dia kata ayat ini, ayat ni ayat mana? Ayat nombor 2 ni dijadikan sebagai dalil oleh orang yang berpendapat. Maknanya Ibnu Katsir ni dia bagi tahu pada kita, kan, dia bagi tahu ayat nombor 2 ni ada orang gunakan ayat ini untuk mengatakan. Nak katakan apa? Innal mauta amrun wujudiyun li'annahu makhluqun. Maknanya Ibnu Katsir dia kata kalau kita baca Ibnu Katsir kan, Ibnu Katsir nak bagi tahu pada kita. Dia kata seolah-olah ayat nombor 2 ni, kalau awak nak tahu, ada para ulama gunakan ayat nombor 2 ni untuk mengatakan mati ni adalah sesuatu yang wujud. Dia benar-benar ada. Kerana apa? Kerana dia tu diciptakan, kerana dia tu adalah makhluk. Maknanya,
ayat nombor 2 ni, kata Ibnu Katsir, para ulama menggunakan ayat nombor 2 ni nak mengatakan bahawa mati itu sebenarnya dia wujud. Dia makhluk Allah. Jadi ayat nombor 2 kita fahamlah. Jelas tak? Jadi mungkin kita baca ayat 2 ni kita mungkin mungkin kita tak terlepas pandang tentang rupa-rupanya bukan kita je yang hidup. Rupanya mati tu pun dia sesuatu yang Allah ciptakan. Ya. Dia itu wujud. Ya. Dia makhluk. Ya. Itu ayat yang kedua. Kita tak jumpa dia lagi. Mati itu dia makhluk. Nanti dia datang pada kita. Kita jumpa sipi-sipi je setiap malam. Tapi nanti suatu hari nanti dia akan datang dengan sebenar-benarnya. Okay, jadi ini maklumat yang awal yang boleh kita belajar. Okey, untuk mengukuhkan maklumat ini, Al-Imam Ibnu Katsir dia hanya kemukakan maklumat ini. Jadi saya kongsikan juga kepada tentera perempuan hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Kita nak tengok tentang rupa-rupanya mati ni adalah makhluk Allah. Kita ialah yang kita faham mati ni keluarnya roh daripada badan. Matilah. Jadi kita ulas maklumat ni supaya kita dapat mengukuhkan lagi, memantapkan lagi iman kita tentang sampai mati pun ia berada di bawah tangan Allah. Allah Ta'ala ni sampai mati pun Allah Ta'ala urus, Allah Ta'ala yang jaga. Ni kita nak kukuhkan ayat pertama. Okay. Jadi ada hadis riwayat Bukhari Muslim yang mana menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda. Saya tak pasti sama ada tuan pernah dengar atau tidak hadis ni. Yang mana kata Nabi SAW, apabila penduduk syurga sudah memasuki syurga dan penduduk neraka sudah memasuki neraka. Maknanya nanti di hari akhirat, apabila orang semua penghuni syurga dah masuk syurga, ahli neraka pada masuk neraka, apa yang berlaku? Ji'abil mauti, akan dibawa maut. Maut tu akan dibawa, didatangkan. Maut ni, kan kita sebut tadi dia adalah makhluk Allah ciptakan. Nanti maut tu akan dibawa, didatangkan setelah semua orang dah masuk syurga, dah orang masuk neraka, maut tu dibawa. Nak dibawa ke mana? Hatta yuj'ala bainal jannati wan nar. Diletakkan di antara syurga dan neraka. Maknanya maut tu kita tak tahu bentuk dia macam mana, kita tak tahu. Tapi di alam akhirat itu tuan-tuan dan puan ya, banyak benda yang kita tak pernah tengok, kita akan tengok. Itu dia panggil alam akhirat. Jadi maut tu dibawa. Dibawa rupanya nak buat apa? Diletakkan di antara syurga dan neraka. Kemudian maut tu Allah Ta'ala nak buat apa pada dia? Thumma yuzbah. Kemudian maut itu dia akan disembelih. Lepas maut tu disembelih, kita tahulah dia orang ke, dia bentuk bagaimana, kita tak tahu. Di hari akhirat ni, Quran akan bagi syafaat kepada kita macam-macam. Kan? Jadi maut ni dia adalah makhluk Allah. Maka dia akan dibawa datang nanti di antara syurga neraka, lepas tu maut tu disembelih. Kemudian selesai disembelih, summa yunadi munadin. Kemudian ada suara yang akan menyeru, yang akan buat pengumuman. Dia cakap apa? Ya ahlal jannati la mauta. Maka ada suara yang membuat satu pengumuman. Dia kata, wahai penduduk syurga. Dia kata, tak ada lagi mati dah. Maksudnya apa? Kamu semua akan hidup selama-lamanya. Mati dah tak ada dah. Sebab apa mati dah tak ada? Sebab mati dah disembelih. Lepas tu suara tadi pula, dia cakap pula kepada ahli neraka.
Dia kata, wa ya ahlan nar, wahai penduduk neraka, la mauta, wahai penduduk neraka, tak ada lagi dah lepas ni mati. Mati dah tak ada dah. Maknanya, penyuluh tu kata apa? Kamu akan hidup selama-lamanya di dalam neraka tu. Kau bayangkan. Penghuni syurga, setelah dia mendengar bahawa lepas ni memang tak ada mati dah. Maknanya kita akan kekal hidup kan sampai bila-bila. Maka ahli neraka akan jadi apa? Maka Nabi mengatakan fayazdadu ahlul jannati farahan ila faraihim. Maka ahli neraka ni, ahli syurga ni, wah, dahlah masuk syurga tu gembira. Apabila dapat pengumuman macam tu, bertambah-tambah gembiranya mereka. Sebab apa tuan-tuan? Sebab orang masuk syurga ni, dia tak akan dah ada mati dah. Sebab mati tu telah disembelih tadi tu. Maknanya hidup selama-lamanya di hari akhirat. Tapi kalau dia hidup selama-lama di akhirat, hidup dalam syurga, ya Allah, tak dapat nak bayangkan betapa gembiranya. Macam kita lah. Kalaulah kita boleh hidup dekat dunia selama-lamanya kan seronok kan? Betul tak? Kan? Tapi tak boleh. Sebab dunia ni memang SOP-nya. Memang ketetapan Allah sunnahnya kita akan mati. Kan? Kita nak hidup kat mana? Nak hidup di hari akhirat. Ini ada kaitan dengan tajuk kita akan bincang lagi nanti. Tetapi bagi ahli neraka, bagaimana perasaan mereka terhadap perempuan? Boleh gambar tak? Boleh bayangkan tak? Apabila mereka tahu bahawa mereka tak akan mati lagi, maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yazdadu ahlun nari khuznan ila khuznihim. Nabi kata apa? Begitu pula kesedihan penduduk neraka semakin bertambah. Dalam masuk neraka tu sedih sangat. Kan? Lepas tu pula mereka dapat tahu lepas ni takkan mati dah. Bayangkan tuan-tuan. Kalau sakit dia azab tapi tak mati-mati. Macam mana agak-agaknya? Orang zaman sekarang kan, kalau dia sakit tenat macam mana pun tapi sakit tu akan hilang kalau dia mati. Betul tak? Kan? Ada orang sanggup memilih untuk dia mati untuk hilangkan masalah dia. Contoh kan. Tetapi di hari akhirat ni, di hari akhirat dah tak ada dah, mati tu dah tak ada dah. Maknanya akan hidup selama-lamanya di hari akhirat. Tetapi kita nak rasa hidup di akhirat, nak hidup kat mana? Nak hidup di syurga ke? Nak hidup di api neraka? InsyaAllah nanti kita akan masuk pada ayat-ayat yang awal-awal. Allah Ta'ala sebut tentang kerajaannya yang ada di syurga dan kerajaan Allah yang ada di neraka. Itulah suratul Mulk. Secara tak langsung, kita dapat belajar rupa-rupanya mati ni, dia juga adalah makhluk Allah. Hebatnya Allah Ta'ala ni, mati itu di bawah kawalan Allah. Dia yang cipta mati tu. Dan dia juga yang akan mematikan mati itu. Syurga ini milik Allah. Neraka ni adalah milik Allah. Nampak tak? Al-Mulk. Dapat bayangkan tak? Al-Mulk Allah Ta'ala. Mulk. Kerajaan Allah Ta'ala. Nak bagi nampak lagi. Biyadihil mulk. Hebat Allah Ta'ala. Dan di tangannya itu segala apa? Segala kerajaan. Okey. Selesai maklumat ni, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Okay. Sekarang kita nak cari jawapan di sini. Kan? Kita mungkin bertanya-tanya. Kenapa Allah Ta'ala sebut mati dulu? Betul tak? Lepas tu baru disebut hidup dulu.
Kenapa ya? Sepatutnya hidup dulu, lepas tu baru mati. Mesti ada sebab. Allah Ta'ala tidak ada mana-mana ayat Quran, perkataan kalimah yang Allah dahulukan, yang Allah akhirkan, yang Allah awalkan, yang Allah kemudiankan. Pasti ada hikmahnya. Sebab tu ia berbeza. Hanya kita membaca tanpa kita memahami. Berbeza dengan kita baca dengan kita faham. Tadi kita dah belajar pasal maut ni pun, ya Allah. Kan kita dah rasa macam kita dah baru baca pada ayat yang kedua kan. Okey, kita cari jawapan. Kenapa? Okay, kenapa? Okey. Bukan jawapan daripada saya, tetapi jawapan ini kita rujuk kepada para sarjana yang memang pakar dalam bidang tafsir. Kata jangan bimbang. Semua maklumat yang ada di nota ini, semua maklumat yang saya sampaikan, semua ada rujukan. Jadi, kita bercakap ni tentang ayat Allah ni, semua ada sandarannya, maksudnya ada rujukan di kalangan para ulama. Okey, kita tengok. Kenapa Allah dahulukan dulu mati, baru hidup? Okey. Menurut Al-Imam Syawkani dalam tafsir Fathul Qadir, Imam Syawkani ni, nama dia jarang juga orang sebut kitab tafsir Syawkani, kan? Tapi Imam Syawkani ni, dia ada tafsir Fathul Qadir. Dalam kitab tersebut, Al-Imam Syawkani, beliau memberikan jawapan kenapa Allah mulakan sebut maut, baru sebut hayat. Dia kata, li'annal aflal asya'i adamul hayati. Dia kata, ini kerana asal sesuatu itu adalah tidak hidup. Faham tak maksudnya? Maksudnya Imam Syawkani ni, beliau pun sebenarnya membawa pendapat para ulama tafsir juga. Yang mana kata Imam Syawkani, beliau kata, kenapa Allah sebut dahulu maut, baru sebut mati? Dia kata apa? Kerana memang asal-asal, dia kata, memang awal-awal bagi mana-mana makhluk ni adalah dia tak hidup. Tuan-tuan faham tak maksudnya? Maksudnya, kita ni semua, asal-asalnya kita tak hidup. Betul tak? Asal segala sesuatu ni dia tak ada. Yang ada tu abadi, sejak azali Allah je. Allah je yang wujud sejak azali tanpa ada permulaan. Kita semua ada permulaan. Permulaan kita adalah tidak ada. Tidak ada tu dia panggil tidak hidup. Tidak hidup tu, itulah dia panggil al-maut, iaitu maut. Kenapa diletakkan maut terlebih dahulu ikut Al-Imam Syawkani dalam Fathul Qadir? Kerana sebelum hidup kita pernah tidak hidup. Tidak hidup kita tu dinamakan al-maut. Ini pendapat yang pertama. Kan? Okey. Pendapat ini sebenarnya ada ayat Quran yang lain yang menyebut isu ini. Okey, cuba tengok surah Al-Baqarah ayat 28. Ayat ni boleh ditemui pada muka surat yang kelima. Mari kita lihat ayat ni. Betul ke masa kita sebelum kita hidup, kita pernah mati? Sebab itu Allah sebut mati dulu ke? Okey, mari kita tengok ayat lain. Surah Al-Baqarah. Okey, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata. Okey. Allah Ta'ala kata, mengapa kamu boleh jadi kafir kepada Allah padahal dulu
kamu ni mati. Tengok Allah sebut dulu. Mati. Maut. Amwata. Ini yang pertama. Tengok susunan ayat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, fa'ahyakum. Kemudian, Allah menghidupkan kamu. Nampak tak? Menghidupkan kamu ni yang sekarang kita hidup ni. Tapi sebelum tu kita pernah apa? Kita pernah mati. Nampak tak ayat ni? Sama tak macam suratul Mulk? Ya Allah sebut mati dulu baru sebut hidup. Lepas tu Allah bagi tahu summa yumitukum. Kemudian kamu akan mati. Yang ketiga, kemudian kamu akan mati pula. Lepas tu apa jadi lagi? Summa yuhyikum. Kemudian kamu akan dihidupkan. Ni perkara keempat, yuhyikum. Okey. Jadi, kalau kita tengok ayat ni, rupa-rupanya kita ni akan lalu dua mati, dua hidup. Faham tak ayat ni? Allah kata mula-mula Allah Ta'ala menempelak. Allah Ta'ala sebenarnya tak setuju dengan manusia yang boleh mengkafirkan Allah. Yang mereka tak beriman kepada Allah. Sedangkan Tuhan mereka adalah Allah. Jadi bagaimana cara Allah nak kata Allah Ta'ala tu berkuasa, yang sepatutnya hanya sembah kepada Allah, Allah datangkan bukti yang jelas tentang kamu mati, kamu hidup. Jadi kalau kita baca ayat ni, Allah Ta'ala kata, mula-mula dulu kan kamu mati. Apa maksud kita mati dekat sini? Maknanya kita tak ada. Lepas tu Allah Ta'ala bagi nyawa, Allah hidupkan kita. Lepas tu nanti kita akan mati. Lepas tu kamu akan dihidupkan balik. Jadi ayat ini memberikan jawapan kenapa Allah Ta'ala sebut mauta wal hayata. Rupa-rupanya seperti mana ulasan Al-Imam Syaukani, asal manusia ini, dia ini dipanggil mati, maut, pernah mati. Jadi berdasarkan ayat ni, kita dapat mengetahui bahawasanya kita ini akan melalui mati yang pertama, nanti akan pergi mati yang kedua. Kita sudah hidup yang pertama, nanti kita akan hidup buat yang kedua. Yang kita dah lalu ni kita dah lalu. Sebab kita dah hidup sekarang. Kita hidup ni sekarang kat sinilah. Ni fasa ni. Kita hidup dekat sini. Tapi sebelum kita hidup dekat dunia sekarang ni, kita pernah lalu yang di mana? Yang di sini. Kita pernah tidak ada dulu. Jadi, yang ayat yang sebut maut, al-mauta di sini. Al-hayata di sini. Okay, jadi ini adalah penjelasan mengapa Allah sebut maut dulu baru hidup. Itu yang pertama. Okay, jelas Okey, kita lihat pula kepada penjelasan yang kedua. Kenapa Allah sebut maut dulu baru Allah sebut hidup? Okey. Kalau kita merujuk kepada ulasan yang dibuat oleh Al-Imam Qurtubi dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Okey, Al-Imam Qurtubi beliau mengatakan, okey, kenapa Allah sebut mati dulu baru hidup? Dia kata aqwa an-nafi da'iyan ilal amal. Dia kata kenapa Allah sebut mati dulu? Kerana Allah Ta'ala nak jadikan mati itu sebagai pendorong yang terkuat. Maksudnya apabila manusia ini dia ingat mati, jadi mati itu nanti
akan jadi motivasi kepada dia, akan menjadi pendorong yang paling kuat kepada dia untuk apa? Ilal amal, untuk dia beramal. Kenapa kita kena beramal? Sebab tujuan hidup adalah untuk melihat siapa amal yang terbaik. Tapi nak push, nak bagi kita, maknanya kata Imam Qurtubi ni, nak bagi manusia ni supaya buatlah amal soleh, buatlah kebaikan tu, antara push factor dia yang paling kuat sekali adalah mati. Maknanya, kalaulah orang tak beramal lah sekarang, kan, dia buat sambil lewa saja. Tapi kalau dia ingat mati, so dia tak akan buang masa dah. Oh, dia akan cepat-cepat nak buat amalan. Jadi ini dia antara alasan yang kedua kenapa Allah menyebut pada ayat ini, Allah sebut mati dulu baru hidup. Okey, jelas tuan-tuan? Dapat dua penjelasan. Okey. Secara tidak langsung, sebenar-benarnya, okey, mati ni juga sebenarnya macam alam kubur, alam barzakh, sebenarnya alam hidup juga. Kehidupan juga. Tapi kehidupan yang abadi adalah kehidupan di hari akhirat. Maknanya Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita bahawasanya, kan, nak pergi alam akhirat itu hidup yang sebenar-benarnya, engkau akan lalu dulu mati. Jadi inilah penjelasan yang dapat saya kongsikan di kalangan para ulama mengulas tentang kenapa Allah sebut mati dulu barulah hidup. Okey, jelas ya? Okey, ini antara sebab dia. Okey. Kita teruskan pergi kepada ayat ini. Okey. Ayat ini kita dah tahu dah hidup. Okey, kita hidup ni hidup yang kali pertama. Hidup kita dekat dunia ni adalah hidup kali pertama. Tapi hidup kita nak kena buat apa? Hidup kita ni adalah untuk lalu ujian. Dia belum wakum. Maknanya hidup kita ni sebenarnya adalah untuk apa? Selalu diuji. Hidup kita ni sebenarnya, our life is testing. Hidup kita ni adalah ujian je. Bukan nak buat apa-apa pun. Bukan hidup dekat dunia ni adalah untuk Allah testing kita je. Allah nak uji je kita. Sebab itu, daripada kita baligh sampailah ke umur hari ni, tak lepas-lepas dari ujian. Betul tak? Tak lepas-lepas kita daripada ujian. Daripada muda sampai ke tua. Lepas satu ujian, dapat lagi satu ujian. Betul tak? Pelbagai ujian. Kenapa Allah buat macam tu ya? Kenapa Allah Ta'ala nak uji kita semua? Sebab kita berada di bawah pentadbiran Allah. Kita berada di bawah kerajaan Allah. Terserahlah Allah Ta'ala nak buat macam mana dekat kita. Kita tak boleh persoalkan. Contoh macam kerajaan kan. Mengatakan, okey, kena bayar cukai. Siapa tak bayar cukai akan ditangkap. Contoh. Jadi, kita berada dalam kerajaan Malaysia. So, peraturan kerajaan Malaysia kena bayar cukai. Contoh, kita berada di bawah kerajaan Allah. Allah Ta'ala buat kita ni adalah sebagai manusia yang diberi ujian. Hidup ni ujian. Okey, dia berlaku ujian. Kita dapat pada ayat ni. Bukan ujian sikit-sikit tau. Bukan sekejap ada ujian, lepas tu tak ada. Allah kata, liyabluwakum. Dia sentiasa untuk menguji kita semua. Sebab tu kita tak pelik. Kan? Lepas satu ujian, datang satu ujian. Lepas satu ujian, Allah hantar satu ujian pada kita. Kan? Ujian ni pelbagai.
Lepas tu kalau tuan-tuan nak hadam pasal ujian ni, tuan-tuan study lah surah Al-Ankabut. Baca surah Al-Ankabut, kerana surah Al-Ankabut memang surah yang bertemakan tentang ujian. Orang sekeliling kita ni adalah ujian. Tidak ada di alam ini, kita hidup kat muka bumi Allah Ta'ala ni, dia bukan ujian. Semua ujian. Mungkin kita je tak perasan, sebenarnya kita sedang diuji oleh Allah. Inilah ayat dia. Sebab tu berbeza kita baca Al-Mulk, nak mendapat kelebihan azab kubur semata-mata, dibaca sebab kelebihan-kelebihan tu, tetapi apabila kita lalu ujian pada realnya, kita maki Allah, kita marah Allah, sangka buruk pada Allah, menyalah ke orang sebagainya. Tapi dia baca setiap malam suratul Mulk, sampai hafal lagi. Sebab tu berbeza. Belajar Al-Quranul Karim bukan tujuan untuk membaca semata-mata, tapi dijadikan panduan. Kan lepas ni kita pergi satu ujian, lepas satu ujian, lepas satu ujian, lepas satu ujian, kita kata, Allah Ta'ala kata, kan kau dah baca suratul Mulk tiap-tiap malam? Kan Allah kata, kan dah bagi tahu kepada kamu, aku hidupkan kamu ni adalah untuk kamu diuji. Jadi kita tak bolehlah salahkan Allah Ta'ala. Saya tak tahu pun ni Allah hidup ni ujian. Maka kita nak jawab macam tu kepada Allah. Betul tak? Kita berusaha nak pandai membaca, betul tak? Kita berusaha nak pandai mengira, betul tak? Kita berusaha untuk cari sesuap rezeki, kan, nak mencari kan sesuap nasi kita siang malam kita. Tetapi di mana usaha kita untuk memahami kalam Allah? Sedangkan Allah Ta'ala dah bagi tahu dah pada kita. Jadi moga-moga tindakan yang kita ambil ni adalah untuk mengukuhkan lagi, menunaikan tanggungjawab kita untuk memahami sebenarnya aku hidup ni untuk apa. Jadi dia baca Al-Mulk, dia berdua aku. Cakap dekat anak, nak, hidup ni ujian nak, kau akan diuji oleh Allah. Anak pun cakap dekat ibu pun diuji oleh Allah. Ibu diuji dengan saya diuji dengan ibu. Ibu dia cakap, mak dia cakap pula pada pasangan dia. Macam itulah. Suami ujiannya pada isteri dia. Isteri ujiannya pada suaminya. Anak macam itu juga. Tak ada orang di sekeliling kita tu bukan ujian bagi kita. Semua ujian. Tidak ada hidup ini tidak diuji oleh Allah. Inilah ayat dia. Okey, so lepas ni dia berbeza ya. Kalau kita lalui hidup ini dengan memahami, oh hidup ni ujian je. Allah Ta'ala nak testing aku ni. Kan? Allah Ta'ala nak testing aku. Bila kita faham tu, kita akan lalu ujian tu dengan apa? Sabar, dengan syukur, macam tu. Sebab apa? Sebab kita tahu hidup ni ujian. Beza tak kalau selalu mulut kita sebut, hidup ni ujian, hidup ni ujian, hidup ni ujian. Berbeza dengan orang yang tak tahu hala tuju hidup ni untuk apa. Kalau dia tahu tu, dia akan jadi seorang yang sangat kuat. Bagi dia, Allah, engkau nak jadikan aku dalam bentuk aku gembira, itu ujian yang kau nak bagi pada aku. Engkau nak jadikan aku satu masa tu aku bersedih, juga ujian bagi aku, ya Allah. Kerana aku di bawah kerajaan engkau, ya Allah. Engkaulah ketua aku, ya Allah. Engkaulah tuan bagi aku, ya Allah. Engkau nak buat apa pada aku, ya Allah. Kau buatlah. Sebab engkau berhak nak uji aku dengan uji macam mana, ya Allah. Kau nak uji aku dengan susah. Aku terima, ya Allah, sebab aku ni sedang diuji, ya Allah. Berbeza dengan orang yang dia faham hidup kat dunia ni nak apa. Kan? Dia ingat dia ada segala serba-serbi, dia cukup makan minum, dia ingat macam tak ujian. Tak, itu ujian lah. Allah nak tengok dia syukur tak, dia ambil peduli tak orang-orang di sekeliling dia. Okay. Jelas kan? Allah bagi dia kesusahan, ujian. Jadi kalau manusia yang dia kaya,
dia faham ayat 2 ni, dia akan gunakan kekayaannya untuk persiapan pergi ke alam yang sebenar-benarnya. Kalau diuji dengan kesusahan, apabila dia faham ayat ini, dia akan tempuh kesusahan itu dengan sabar. Sebab dia tahu Allah nak testing aku ni. Allah nak testing. Dia berbeza. Tuan faham tak? Dia akan jadi seorang yang kaya yang bersyukur. Dia akan jadi seorang yang susah yang bersabar. Kalau dia dapat kesihatan, dia tahu Allah Ta'ala nak uji aku ni. Bagi aku sihat nikah lama. Aku ni tak sakit dan ujian. Allah bagi. Bukanlah kita tak sakit. Tapi kita kena pegang maklumat ni. Sihat tu ujian. Sakit tu ujian. Gembira tu ujian. Sedih tu ujian. Apa kita panggil apa? Kita senang tu ujian. Susah tu ujian. Tidak ada hidup ini bukan ujian. Okay. Lepas tu kita dah faham maklumat ni. Sekarang, dalam banyak-banyak ujian tu, Allah nak tengok hamba-hamba dia. Kita dah faham tadi kan? So waktu kita dapat ujian dalam bentuk kita sehat, kita kaya, kita cukup, Allah nak uji kita. Tapi Allah nak uji kita tu kita dapat dah. Okey, ingat testing pada aku. Jadi, macam mana kita nak tempuh ujian yang kaya tadi, yang sehat tadi, yang gembira tadi? Maka kita lalulah ujian itu dengan ujian yang terbaik. Sebab Allah kata, ayyukum ahsanu amala. Allah nak tengok siapa amal kamu. Amal ni banyak lah. Amal ni dia banyak. Amal bentuk dari sumber hati, amal bentuk dari lidah, amal bentuk gunakan wang ringgit, amal tubuh badan. Itu amal. Jadi dekat sini kita dapat belajar dah, ujian dekat sini, ujian untuk apa? Sebenarnya Allah nak tengok ujian orang yang buat amal. Jadi cara kita nak lalu ujian ni, kita buat amal. 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 Maknanya hidup ni Allah nak uji kita. Allah nak uji kita tu, mesti kita kena ada amal. Amal lah. Okey. Tapi amal yang kita nak buat ni, amal yang biasa-biasa ke? Amal yang kita nak buat ni, yang Allah nak tengok bukan banyak, tapi Allah nak tengok lebih baik. Allah nak tengok yang lebih baik. Ahsan. Allah nak tengok yang lebih baik. Faham kat situ? Maknanya hidup dekat dunia ni mesti kena ada amal. Sebab apa? Amal ni adalah ujian. Allah nak tengok. Dia hidup ni, bagi nyawa dekat dia, bagi dia bernafas, bagi rezeki dekat dia, bagi segala serbi kepada dia, kepandaian pada dia, bagi dia kemahiran, kan dia guna apa untuk tu? Kalau dia gunakan nyawa Allah bagi, umur Allah bagi, wang ringgit Allah bagi, kesemua tu digunakan untuk amal, ya, dia telah menunaikan fungsi Allah hidupkan dia tu. Tetapi belum lengkap lagi. Kenapa? Kerana Allah ini dia bukan nak tengok pada banyak, tapi dia nak tengok yang paling terbaik. Dia nak tengok siapa yang lebih baik amalnya. Bukan pada yang banyak, tapi pada yang terbaik. Okey, jalan dekat sini. Jadi, kita ulas ayat ni, kita nak pecahkan lagi huraikan ayat ni dan kita tengok nota. Ada dia dinyatakan kat situ. Okey. Allah Ta'ala nak uji kita, kita fahamlah. Allah nak uji kita dengan ada kewajipan yang kita kena buat. Betul tak? Ada larangan yang kita kena tinggalkan. Betul. Hidup kita ni dua je. Ada benda yang do, ada benda yang don't. Ada benda yang Allah wajibkan kita buat, ada benda yang Allah larang kita buat. Tetapi jangan ingat yang wajib je. Allah Ta'ala juga nak bagi ujian kepada dia. Ujian dari sudut apa? Allah nak tengok. Dia buat tak benda yang sunat? Dia tinggal tak benda yang makruh?
Tapi ujian tu bukan ujian wajib jawab. Dia panggil bukanlah perintah yang wajib buat. Tapi Allah nak tengok je. Kan? Kalau kita jawab ujian tu ujian yang bentuk pilihan. Allah nak tengok. Sebab itu hidup kita ni tidak lari daripada hidup kita dengan buat ni. Dalam hidup kita ni, kita tak akan lepas daripada 5 hukum. Wajib, dia panggil hukum taklifi kan. Ada yang wajib, ada yang bentuk haram, ada yang bentuk harus, ada yang bentuk makruh, ada yang bentuk sunat. Kita bangun dari tidur, sampai kita tidur semula, kita tak lagi daripada 5 hukum. Jadi hidup kita ni akan sentiasa tiap hari ada benda wajib kita kena buat. Ada benda yang wajib kita tinggalkan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tengok ulasan para ulama tafsir dia kata. Okey, sebelum tu kalau kita lihat dulu perincian tentang ujian tu dalam bentuk yang bagaimana. Tadi saya dah sebut dah pada pertemuan secara tak langsung. Tapi kita kena kukuhkan maklumat ni dengan ayat Quran. Cukuplah dengan suratul Al-A'raf ayat 168 yang Allah Ta'ala berfirman kepada kita. Allah kata wa balawnahum bil hasanati was sayyiati. Allah kata kami menguji mereka dengan nikmat pemberian yang baik. Nikmat pemberian yang baik ni macam saya sebut tadi itulah cukup segala serbi, sihat, ada masa lapang, gembira, berjaya, itu semua nikmat pemberian yang baik. Tapi itu sebenarnya adalah apa? Adalah Allah nak uji kita. Wa balauna ni samalah dia beluakum tadi tu. Allah nak uji kita. Dan Allah Ta'ala uji juga dengan wasayyi'at, dengan bencana yang buruk. Kadang Allah bagi dia sakit, kadang Allah uji dia dengan perangai anak dia yang sangat menguji iman dia. Kadang Allah uji dengan pasangan dia. Tetap. Dah berumur ni, tiba-tiba anak pula buat masalah. Kenapa lah anak contoh. Kadang-kadang Allah uji kita dengan perangai adik-beradik kita pula. Kadang macam-macam lah Allah uji kita dengan dah umur-umur macam ni barulah nak jatuh sakit. Kan? Masa kita mula-mula taklah kita jatuh sakit. Masa duit dah banyak, masa ada orang seliling kita. Kan? Allah uji semua tu. Kita dah faham dah. Kan? Apabila kita faham maklumat macam ni, kita bersedia je bila-bila. Bila-bila saja untuk Allah uji kita dengan 2 cara ni. Last kali Allah Ta'ala kata, kenapa mereka diberi dalam 2 bentuk ujian ni? Allah kata, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dia cari Allah. Hidup kita ni sebenarnya buat semua untuk Allah. Kerana kita di bawah kerajaan Allah. Kalau kita dapat nikmat, kita ada cukup wang ringgit, kan? Kita jadi orang yang bersyukur pada Allah. Buat untuk Allah. Betul tak? Lepas tu kalau kita diuji dengan bencana, dengan musibah, kita sabar. Kita sabar tu kenapa? Kerana buat untuk Allah. Kenapa untuk Allah? Kenapa untuk Allah? Kerana hujungnya nanti kita kembali kepada Dia. Okay. Faham ayat ini? Okey. Kemudian kita lihat ulasan Al-Tabari. Al-Imam Al-Tabari ketika dia mengulas ayat untuk beri ujian ni, dia kata Allah Ta'ala ni dia kata apa? Fayanzuru ayyukum lahu ayyuhan nasu atwa' wa ila talabi ridha'u wa ila talabi ridahu asra. Al-Imam Al-Qutubi ulasan dia ada ulasan yang sangat baik yang kalau kita baca dekat sini. Allah Ta'ala hidupkan kita ni nak uji ni. Uji macam mana dia kata? Allah Ta'ala sentiasa tengok di antara banyak-banyak manusia ni. Siapa yang lebih taat pada dia. Dan siapa yang lebih cepat cari redha dia. Siapa yang cepat-cepat gunakan kesenangan bersyukur. Siapa yang cepat-cepat dia bersabar apabila Allah beri dia musibah. Allah sentiasa perhatikan. Mana hamba-hambanya yang lebih taat, lebih cepat mencari redha-Nya.
Okay, kita baca ulasan Al-Imam Qurtubi. Al-Imam Qurtubi, beliau mengatakan Allah nak uji dengan apa? Dapat Dia air kata dulu. Allah Ta'ala, sekejap Ada kuah ke? Oh, ada kuah. saya nak kena buat security sikit pada video. Okey. Allah Ta'ala, kata Imam Qurtubi dia kata, Allah Ta'ala nak tengok siapa tau? Tengok ayat ni. Imam Qurtubi dia kata apa? Allah Ta'ala nak uji di sudut apa? Allah nak tengok aura'u an maharimillah. Allah nak tengok siapa yang lebih berhati-hati tentang apa yang Allah haramkan. Maksudnya, Allah Ta'ala uji kita dengan benda yang haram kan? Allah Ta'ala nak tengok. Contohnya Allah Ta'ala uji dengan, Allah Ta'ala uji kata, jangan empat orang dosa ni besar. Allah Ta'ala nak tengok. Siapa di antara mereka ni yang dia betul-betul jaga mulut dia. Dia bercakap tu, dia fikir tak dia cakap apa. Jadi itu di antara ulasan Ibnu Al-Imam Qurtubi. Lepas tu dia juga, dia kata, Allah Ta'ala nak tengok apa? Allah nak tengok, wa asra'u fi ta'atillah. Siapa yang paling cepat mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah ulasan ringkas daripada para ulama. Jadi kita dah dapat pada maklumat ayat ni, okey, kenapa Allah Taala sebut tentang ujian ni? Kerana Allah nak tengok siapa amalnya lebih terbaik. Okey. Jadi kita lihat lagi penjelasan daripada Al-Imam Ibnu Katsir. Okey. Dalam ayat tadi kan, Allah tak kata pun dia nak tengok amal yang banyak. Tapi dia nak tengok amal yang terbaik. Sebab itu Muhammad bin Ajlan rahimahullah, beliau mengatakan walam yaqul aktsaru amala. Allah tak kata pun siapa lebih banyak amal. Tapi Allah kata siapa yang lebih baik amal. Jadi Allah Ta'ala nak tengoklah pada kita, kalau siapa yang sedekah, siapa sedekah yang paling terbaik. Kan? Kalau siapa yang solat, siapa solat yang paling terbaik. Maksudnya kalau dia sedekah paling terbaik apa? Mesti ada ciri-ciri dia yang terbaik. Dia sembunyi-sembunyi. Dia ikhlas pada Allah. Allah nak tengok. Siapa yang paling terbaik? Maknanya dalam banyak-banyak orang bersedekah, ada pelbagai bentuk amal. Ada yang baik, ada lagi yang terbaik. Okay. Bukan Allah tidak menerima yang baik saja, tapi Allah menerima, tapi Allah nak tengok juga yang terbaik. Okay. Contoh kalau orang solat. Orang solat ni semua sama. Kan? Kalau sembahyang subuh 2 rakaat. Tapi Allah Ta'ala nak tengok siapa yang paling terbaik pada solat dia. Siapa yang paling khusyuk dalam solat dia. Kan? Siapa yang sembahyang awal waktu dia. Siapa yang sembahyang main-main, dia sekadar cukuplah 2 rakaat. Contoh. Begitu juga dalam semua amal perbuatan, Allah bukan sebenarnya nak tengok banyak, tapi Allah nak tengok yang terbaik. Ini maklumat yang kita kena pegang pada ayat yang kedua. Okey. Untuk tindakan dia, kita kena tahu apa ciri amal terbaik tu. Okey. Tuan-tuan dah biasa dengar maklumat ni, iaitu kata-kata Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau kata apa? Apa ciri yang dikatakan amal terbaik tu? Okey, ciri pertama yang digariskan, diletakkan dengan warna hijau tu. Ini ciri pertama. Bukan. Yang warna hijau ni, dia sebut 2 ciri. Ciri pertama yang ini. Ciri pertamanya adalah akhlasuhu. Ikhlas. Yang kedua, aswabuhu. Yang paling betul. Yang betul. Ini yang kedua. Yang paling ikhlas, yang paling betul. Ada 2 ciri dia. Okey. Salin tulis dah dapat kan? Tak ada nota kan? Okey.
Al-Fudail bin Iyad, beliau menghuraikan apa makna paling ikhlas, apa makna paling betul. Okey, tapi sebelum dia ulas tu, dia sebut dulu. Dia kata kalau ikhlas saja tapi tak betul pun tak boleh. Kalau betul tapi tak ikhlas pun tak boleh. Tapi untuk faham maklumat ni kita tengok dulu apa maksud paling ikhlas. Okey, apa maksud ikhlas dekat sini? Ikhlas ni kita faham lah kan. Dilakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita faham dah dekat sini dah. Betul tak? Okey. Apa makna paling betul? Paling betul maknanya ia bertepatan dengan sunnah. Wasawabu idza kana 'ala sunnah, yang paling bertepatan dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rupa-rupanya yang Allah Taala nak uji kita ni semua adalah Allah Taala nak tengok kita semua. Siapa di kalangan hamba dia ni, dia kalau dia buat amal, amal dia terbaik. Amal terbaik tu macam mana? Yang pertama, dia buat tak semata-mata kerana Allah. Ataupun dia ada sebab lain. Ataupun dia ada udang di sebalik mi. Ataupun sebagainya. Lepas tu, yang dikatakan terbaik, dia mesti bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan dia sembahyang ikhlasnya, dia sembahyang. Tapi solat dia buat-buat sendiri. Dia tak ikut macam mana Nabi ajar pasal solat tu. Tak mendapati. Okay, sebab itu ulatan daripada Fudail bin Iyad ni dia kata macam ni. Dia kata sesungguhnya apabila amal itu ikhlas tetapi ia tidak ni satu je. Okay? Dia tidak betul, ia tidak akan diterima. Manakala jika amal tu memang betul, memang ikut sunnah Nabi sebiji, tetapi dia tidak ikhlas, ia juga tidak akan diterima sehinggalah ia benar-benar ikhlas dan ia memang benar-benar betul. Maknanya kena ada dua-dua ni. Dia tak boleh salah satu daripadanya. Dua-dua perkara ni lah yang dipanggil amalan yang paling terbaik. Sebab tu dalam buat perkara amal-amal kebaikan ni, tiru macam Nabi. Belajar dulu. Macam mana Nabi solat? Macam mana Nabi berpuasa? Macam mana Nabi berzakat? Macam mana Nabi bersedekah? Macam mana Nabi baca Quran? Macam mana Nabi buat ibadat haji? Macam mana Nabi berzikir? Kena belajar. Jangan ikut-ikut orang. Sebab apa? Sebab kalau kita ikut orang, kalau orang tu betul ikut petunjuk Nabi, tak apa. Tapi kalau orang tu tak ikut petunjuk Nabi, habis kita. Sebab apa? Sebab manusia yang paling sempurna amalnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu buat amal ni kena tanya. Kan? Belajar satu bab amal ni kena tanya. Macam mana Nabi buat? Macam mana Nabi buat? Macam mana Nabi buat? Macam mana Nabi ajar? Kena tanya. Supaya ia bertepatan dengan sunnah. Tapi jangan buat sebiji macam Nabi buat. Tetapi tak ikhlas pun tak boleh. Dia kena bawa dua-dua. Okay, ini adalah ulatan daripada Al-Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala alam. Okay, kita terus pergi kepada penutup. Ayat yang kedua, Allah mengatakan dialah apa? Al-Aziz. Okey. Sekarang kita nak cari jawapan. Kenapa Allah Ta'ala letakkan di hujung ayat 2 tu dia Maha Perkasa? Kenapa dia letak nama dia Maha Perkasa selepas dia cakap manusia ni hidup adalah untuk diuji, nak tengok siapa yang paling terbaik amalnya. Lepas tu terus disebut dia tu Maha Perkasa. Apa perkaitan dia? Maka dalam tafsir As-Sa'di, ini tafsir As-Sa'di, nama penuhnya adalah Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di. Dalam tafsir namanya Taisir Al-Karimur Rahman. Kalau kita tengok dekat gambar ni,
Ini kitab tafsir terjemah dia. Boleh dapatkan juga tafsir ni. Tafsir As-Sa'di. Kan? Banyak nak kena beli tafsir. Okey. As-Sa'di. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kenapa kita bawa banyak kitab-kitab tafsir? Sebab kalau kita banyak membaca, kita akan dapat kupasan yang pelbagai. Sebab para ulama ni mungkin dia mengulas pada sudut ini. Ulama lain dia ulas pada sudut lain. Sebab tu memang sebab tu agak penat sebenarnya untuk menyediakan bahan mengajar. Dia bukan pada mengajar, tapi yang paling penat sekali adalah bahan untuk kita mengajar tu. Kan? Jadi kalau bukanlah penat tu saya mungkin tak. Maksud saya nak terangkan pada tuan-puan, macam mana kita nak dapatkan apa yang Allah Ta'ala maksudkan ni, kita tak boleh buat satu rujukan. Memang kena banyak rujukan. Kerja kena banyak sikit. Kan? Tak boleh baca satu saja. Kita tengok 2, 3, 4, 5. Kadang-kadang nak buat satu maklumat ni berjam-jam tuan-tuan. Nak buat satu ayat je. Sebab kita nak tengok supaya para ulama tafsir ni dia sama. Dia macam tak lari. Kan? Kalau dia lari, kalau satu ulama ni kata sudut A, ada kata sudut B, kat mana perbezaan dia? Tapi kena ada kaedah lah untuk memahami dia. Jadi kalau dalam tafsir As-Sa'di ni, dia cakap apa? Dia kata, kenapa Allah sebut nama dia Al-Aziz? Apa yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita? Sebab kita cuma tahu dia Maha Perkasa je. Kenapa? Okey, As-Sa'di mengatakan, bagi Allah Ta'ala tu seluruh keperkasaan, okey, ni kita fahamlah, ini dia kata Maha Perkasa tu. Dekat sini dia kata Allah tu Maha Perkasa. Maknanya Allah Ta'ala tu memang Maha Perkasa. Okey, dengan keperkasaan Allah tu, Allah Ta'ala nak kata apa? Dengan keperkasaan itu, Allah Ta'ala boleh paksa segala sesuatu dan semua makhluk akan tunduk kepada dia. Jadi, kita dapat tafsiran pertama Al-Aziz ni nak bagi tahu kepada kita, sebab Allah hanya kata dia Maha Perkasa. Kita tahu kalau sebut Maha ni kita fahamlah. Kan Allah Ta'ala dia memang perkasa. Tidak ada yang sudut sedikit ruang pun dia tidak Maha Perkasa. Tapi kita faham setakat itu saja. Tapi kenapa dia kata dia Maha Perkasa? Kerana ingat tak tadi? Allah Ta'ala kata kamu hidup ni sebenarnya adalah untuk test, untuk ujian. Maknanya semua orang kena lalui ujian tu. Tak ada orang yang tidak boleh menolak ujian tu. Maksudnya kalau Allah Ta'ala bagi dia, kalau Allah Ta'ala suruh solat, tak ada orang kata, aku tak nak solat. Buat apa aku nak solat? Tak boleh. Sebab Allah Ta'ala sebut, dia Maha Perkasa. Dia Maha Perkasa. Maknanya, kalau Allah beri kita ujian, kau nanti masuk subuh, kau kena sembahyang subuh. Kita tak boleh kata, aku tak nak sembahyang subuh. Kan? Dia terlupa. Siapa yang suruh kau sembahyang subuh? Jawapannya Allah. Kalau saya tak nak, Allah bagi tahu. Aku kan Maha Perkasa. Aku kan Maha Perkasa Al-Aziz. Nampak tak? Okey. Maknanya Al-Aziz ni sudut pandang yang pertama. Okey, sebab tu kita kena rujuk banyak tafsir. Maksudnya yang pertama, Sa'di kata Allah bagi tahu dia Maha Perkasa tu maknanya semua makhluk dia kena dengar, kena ikut, kena tunduk, kena pasrah pada dia. Kenapa? Kerana dia tu Maha Perkasa. Tak ada siapa boleh lawan Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita menumpang di bawah kerajaan dia. Nyawa ni pun kita dapat dari Allah. Kan? Merasa lidah tu dari Allah yang beri. Telinga tu Allah yang bagi dengar. Perasan? Okey, ni makna yang pertama. Okey, kita tengok penerangan lanjut dengan tafsir Al-Jalalain. Ni tafsir Jalalain ni kan saya cadangkan tuan beli juga. Tuan beli yang ni lah daripada yang tadi sebab yang ni dia banyak jilid. Kalau tafsir As-Sa'di ni dia ada banyak jilid. Ni dia banyak jilid sikit. Dia huraian dia agak panjang. Dia banyak jilid. Dia sampai dekat pustakaan saya lebih kurang ada 7 jilid. Kalau di dalam bahasa Melayu macam ni lah terjemahan kalau memang penerbit dia ni. Tapi kalau tuan-tuan nak beli yang
ulasan dia taklah panjang sangat, kan? Jilid dia sikit, beli jalan lain. Yang ni. Yang ni. Ni, taksir jalan lain. Taksir. Ini saya syorkan tuan beli. Sebab dia punya ulasan dia tak panjang lebar. Dia cuma menerangkan apa makna ayat itu. Dia tak ulas lah macam nak mengulas panjang macam Sa'di kan. Dan macam tafsir lain lah. Tapi sebenarnya pada hakikatnya tak cukup satu sebenarnya. Tapi kalau sekadar nak tahu apa makna ayat dia, tak naklah ulas panjang lebar sangat kan. Sebab kita nak baca ni kan, zaman sekarang orang nak membaca pula ayat-ayat ni. Satu dugaan boleh baca, boleh beli tafsir Al-Jalalain. Jadi Al-Jalalain ni dia dikarang oleh dua ulama tafsir, As-Suyuti dengan Jalaluddin Al-Mahalli. Jadi dalam tafsir Jalalain, apa makna, kenapa Allah Ta'ala kata dia tu Al-Aziz? Dia kata Allah Ta'ala nak bagi tahu dia memberi balasan kepada orang yang mendekati Allah. Makna dia, kan tadi kita kata, As-Sa'di kata apa? Siapa yang tahu Allah tu Al-Aziz, tidak boleh tidak, semua orang kena tunduk, kena ikut apa yang telah Allah aturkan. Allah aturkan kita ni, kita perlu lalu ujian. Ujian apa? Ada masa kau kena solat, ada masa kau kena wajib berpuasa, ada masa kau kena keluarkan zakat, kan? Kau letih cari duit, kena keluar zakat, kena keluar juga. Sebab apa? Allah tu Al-Aziz. Tapi kalau ada orang kata, buat apa kena bayar zakat? Letih aku cari duit, siang malam pagi petang, tiba-tiba aku nak bayar zakat. Maka dalam tafsir Jalalain kata, kalau kau tak mau bayar zakat, kau ingat Allah tu maha perkasa dari sudut apa? Allah boleh beri balasan kepada siapa yang mendekati dia. Kita nampak tak? Kalau maksudnya gabungan daripada dua pentafsiran ni, kita dapat kesimpulan dia, nak tak nak, kita memang kena lalui hidup ini dengan menunaikan segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah. Kerana kita ni diuji oleh Allah. Kita kena redha, kita kena pasrah, kita kena tunduk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kerana kita berada di bawah kerajaan-Nya. Allah yang ciptakan kita. Yang asalnya kita tidak ada. Tiba-tiba kita membesar, ada ilmu, ada segala serba-serbi dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah suruh, kita memberontak. Kita malas nak buat. Kita derhakai Allah Ta'ala. Sedangkan dia terlupa, dulu kau tak ada, siapa yang hidupkan kau. Ambil ayat nombor 2 tadi itulah. Okay, jadi kita dapat maklumat di sini tentang kenapa Allah sebut dia tu Al-Aziz. Okay, jelas kan? Okay. Sekarang kita tutup dengan nama Allah. Allah itu apa? Al-Azizul Ghafur. Okay. Kita tengok. Kenapa Allah Ta'ala letak lepas Al-Aziz tu namanya Al-Ghafur? Dia tu maha pengampun. Tuan pun dapat tangkap kan? Kenapa Allah kata tu dia maha pengampun? Kenapa? Kenapa dia sebut dia maha pengampun? Mula dia sebut dia maha perkasa. Tiba-tiba dia sebut maha pengampun. Okay, kita lihat dulu penerangan yang dibuat dalam tafsir Al-Jalalain. Okey, dalam tafsir Al-Jalalain mengatakan Allah Maha Pengampun di sini nak memberitahu kepada kita bahawa Allah Maha Pengampun kepada orang yang dia nak bertaubat. Macam tadi itulah kan. Mula-mula kita memberontak. Kita kata kenapa aku kena keluar zakat? Telah cukai kena bayar, zakat pun nak kena bayar. Kan contoh kan. Tiba-tiba Allah beri hidayah kepada dia. Dia baca surah Al-Mulk, dia faham, oh selama ni aku salah. Aku malas nak sembahyang. Tetap aku langgar perintah Allah Ta'ala. Kan? Allah Ta'ala suruh banyak yang aku tak buat. Rupa-rupanya aku telah tersalah. Kan? Tapi lepas dia baca ayat ni, mula dia baca Al-Aziz nanti, dia takut dah. Ya Allah, habis ni Allah Ta'ala boleh azab aku ni. Tiba-tiba dia baca Allah yang Maha Al-Ghafur. Kan?
Allah Ta'ala sebenarnya membuka peluang kepada dia. Seolahnya Tuhan kata apa? Tak apa. Yang dah lepas tu, lepaslah. Engkau dah sedar, kau dah tahu hakikat sebenar. Bertaubatlah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Al-Ghafur. Dia maha pengampun. Betul tak? Kalau kita baca ayat ni, siapa dekat sini yang dia pernah lalui, bukan pernah lah, semua orang lalui ujian. Okey. Siapa di sini sepanjang dia hidup dalam, kalau kita ambil situasi pertama, dia sihat, dia ada cukup wang ringgit, siapa di sini yang dia benar-benar dia gunakan kesihatan dia, kegembiraan dia, kepandaian dia, apa saja yang benda baik tadi untuk dekatkan diri pada Allah. Kan? Ada masa kita lupa diri kan? Tak? Tapi jangan bimbang. Kalau kita bertaubat pada Allah, kita nak berubah dah lepas baca surah Al-Mulk ni. Kan Allah Ta'ala tu dia Al-Ghafur. Kalau selama ni kita ditimpa bencana kan, sampai kadang-kadang kita memikir, kenapa aku? Kenapa aku ni? Aku tak kacau orang, aku tak buat orang sebab kenapa aku diuji sampai tak orang macam ni? Kan kita rasa sampai kita tak sedar. Tindakan kita tu seolah-olah macam kita tak setuju Allah Ta'ala atur hidup kita macam tu. Kan? Jadi apabila kita dah sedar, kita dah faham ayat ni, kita berkata astagfirullah. Kami aku banyak meminta. Kan? Jadi ada peluang tak untuk bangkit balik? Ada peluang tak nak minta maaf pada Allah? Ada peluang tak? Jawapan dia ada. Terbuka luas. Kerana Allah sebut dia itu adalah Al-Ghafur. Dia itu maha pengampun. Okay. Kita teruskan dengan satu lagi ulasan lain yang dibuat oleh ni saya ambil dalam Tafsir As-Sa'di yang tadi tu. Okey. Allah Maha Pengampun, kata Imam As-Sa'di, Allah Ta'ala mengampuni orang-orang yang melakukan keburukan. Jadi sebut tadilah kan. Kan Allah larang dia buat tapi dia langgar juga. Tapi Allah bagi tahu kalau kau minta ampun, Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun kepada siapa? Mereka yang tidak menunaikan kewajipan dengan betul. Dengan betul tu maksudnya kan Allah Ta'ala kata kalau solat ikut macam Nabi, buat betul-betul, tapi selama ni kita apa? Kita solat main je. Kan? Lepas ni kita dah baca. Ya Allah, selama ni aku lebih mengejar kuantiti. Kan? Jadi kita nak berubah ni. Maka Allah Ta'ala Maha Pengampun. Okey. Lepas tu masuklah kepada Maha Pengampun kepada orang-orang yang berdosa khususnya. Ini adalah urusan As-Sa'di. Maka selesailah ayat yang kedua ini. Pada faham ya? Dapat tak sesuatu daripada ayat kita belajar? Jadi, kalau kita dah faham, kita akan tutup ayat yang kedua ni dengan kita menyenaraikan apa yang kita kena buat. Itulah tujuan kita tadabbur suratul Al-Kahfi. Ilmu Ustaz. Okay. Ada soalan ke? Ustaz salah sebut. Ilmu Al-Kahfi. Suratul Mulk. Minta maaf ya. Minta maaf. Okey. Saya malam-malam ni kadang-kadang dah ngantuk dah malam ni. Okey. Tapi tak apa. Ujian dari Allah ya. Okey. Okey, kita terus pada tindakan. Okey, tindakan apa yang kita nak ambil lepas kita faham tadi. Ini sekadar cadangannya daripada pihak saya sebagai tenaga pengajar. Okey, tuan-tuan dan puan dah faham, boleh senaraikan. Okay, sebab saya senarai ini dari sudut pandang saya. Okay, untuk memberikan contoh saja. Okey, nombor satu, tindakannya adalah sentiasa memohon kebaikan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni sebenarnya dikaitkan dengan ayat pertama lah. Sebab Allah Ta'ala ni kan di tangannya segala kerajaan kan. Kita dah sebut sebelum diulas kerajaan tu. Allah Ta'ala dia bagi benda yang di tangan Allah tu kebaikan. Betul tak? Di tangan Allah tu juga Allah Ta'ala boleh mendatangkan keburukan. Jadi apa-apa pun kita minta pada Allah kebaikan, minta kepada Allah perlindungan. Khususnya kebaikan di sini ya, kebaikan dekat sini kalau kita nak tambah,
kita boleh kata kita nak buat amal. Kita ni tuan-puan belajar banyak kelas kan. Kadang-kadang sampai penat kita kan. Pagi kelas, duha kelas lagi, zuhur kelas, lepas zuhur kelas, lepas asar kelas, maghrib kelas, lepas isyak sampai tertidur kadang-kadang kelas tu kadang-kadang kan. Jadi untuk amalkan apa kita belajar, kita minta kepada Allah kekuatan. Ya Allah, Engkau berilah aku kekuatan, Kau bimbing aku ya Allah untuk aku mengamalkan apa yang aku belajar. Sebab apa? Sebab kita berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak gerakkan hati kita, kalau Allah tak kuatkan semangat kita, kan walaupun Quran depan mata pun kita tak mampu nak baca. Jadi minta pada Allah sebab kita nak melalui ujian buat amal ni. Ujian amal ni kita takut kita faham ayat yang hafal tapi belum time kita diuji kita lupa dah. Jadi kita tak nak macam tu, kita minta selalu kebaikan, minta petunjuk pada Allah, hati yang istiqamah pada Allah, Allah bimbing kita. Begitu juga mohon perlindungan. Perlindungan kepada apa? Pada Allah. Minta lindung kepada Allah daripada kelemahan diri kita, keburukan-keburukan yang kita dah buat ya Allah. Okey. Lepas tu tindakan kita kedua sentiasa ikhlas dan mengikut petunjuk Nabi SAW dalam beramal. Ini kita sebut tadi ciri-ciri amal yang terbaik. So dalam hidup kita selalu ingat dua benda ni nak buat amal. Ikhlas tak? Ikut tak petunjuk Nabi SAW? Buat apa yang Nabi buat. Ikut, tengok macam mana Nabi buat. Dia belajar, okey? Kita belajarlah. Jadi dekat sini sini kita hanya senaraikan apa nak kena buat. Bagaimana tu? Yang tu tuan-tuan kena carilah jalan dia yang berikutnya. Contohnya, bagaimana saya nak ikhlas? Dia ada tajuk lain. Bagaimana saya nak tahu petunjuk Nabi? Kena belajar hadis. Jadi, dia dah tahu apa nak buat, jadi dia tahu apa nak buat, dia tahu bagaimana nak buat tu. Tu dia kena buat tindakan lain pula lah. Ikut kelas-kelas hadis, kan belajar bab-bab hati ni, kawan dengan orang-orang yang ikhlas ke. Sebab kita cuma senaraikan apa yang kita kena buat. Tapi kita tahu nak buat apa. Tapi bagaimana tu kadang-kadang dia memerlukan kepada perincian lagi. Okey. Kemudian kita lanjutkan lagi. Apa kita kena buat pada malam ni? Sentiasa mengingati tentang mati. Kalau ingat hadis yang mati dibelah tadi kan, dia sebelah tadi. Ya Allah. Kita nak hidup kembali pada Allah Azza wa Jalla. Jadi selalu ingat mati. Kenapa? Mati ni dia akan bantu kita untuk push kita bangun malam. Kalau kita fikir, kalau aku matilah besok pagi aku tak sempat nak bangun dah. Malam berikutnya tak sempat nak malam berikutnya. Aku kena bangun juga malam ni. Aku kena bangun juga malam. Betul tak? So mati dia bantu kita. Kalau kita tengok solat ni, kan kalau aku tak boleh solat lagi esok pagi macam mana? Sudah ke solat baik-baik. Kalau dia teringat ni kan, aku ada banyak duit lebih ni. Kan duit pencen ni ada banyak lagi lebih ni. Bukan nak buat apa banyak ni. Kalau aku mati tak sempat nak buat wasiat nanti. Macam mana ni? Bila dia ingat mati ni cepat-cepat dia pergi infak kan. Tolong orang-orang dalam kesusahan dan sebagainya. Dia tak. Ataupun dia ingat mati ni. Aku tak bayar zakat lagi ni. Esoklah. Tapi kalau dia ingat mati, kalau aku tak hidup esok macam mana? Dia terus online bayar zakat terus. Jadi selalu ingat mati. Kemudian kita ambil kesempatan bertaubat di atas segala dosa kita. Kerana dosa kita ni, sebab kita diuji oleh Allah untuk tidak buat dosa. Tapi apabila kita berdosa, bertaubat pada Allah. Sebab Allah Ta'ala tu Al-Ghafur. Okay, berikutnya, ini daripada saya sahaja ya. Contoh, yang lain tu tuan boleh buat lah. Jadi tuan dah tahu panduan dia macam mana. Betul sebenarnya. Okey, kita pergi kepada mutiara hikmah Al-Quran, Muhiq. Mu ni mutiara, hi tu hikmah Al-Quran. Okey, kita nak buat tagline, kita nak buat slogan daripada ayat 2 ni. Okey, yang pertama, bagi saya, ni contoh saja. Okey, lepas saya faham ayat 2 tadi, saya letak dalam hati saya bawa pada minda saya, kita adalah makhluk Allah yang lemah. Sebab apa kita makhluk Allah yang lemah? Sebab kita ni, kalau bukan kerana Allah,
kita tak hidup. Kita pernah tak ada. Kita pernah mati buat kali yang pertama. Maknanya kita ni lemah. Dan akhirnya kita memang akan mati pun. Kena pegang macam tu. Kena letak selalu diri ni lemah. Banyak kekurangan, perlukan Allah. Sebab orang yang sombong, orang lupa diri ni, dia akan bawa kepada apabila dia ingat dia cukup sekali seperti itu. Kita kena letak macam tu. Okay? Kita adalah makhluk Allah yang lemah. Berbeza dengan Allah Maha berkuasa atas segala setiap sesuatu. Yang kedua, hidup ni sebenarnya ujian. Kan? Maksudnya lepas saya faham ayat 2 ni, saya letak dalam benda hidup ni ujian. Hidup ni ujian. Jadi kalau esok saya ditimpa dengan ujian, kan? Saya ingat ayat 2. Allah nak testing je ni dekat aku ni. Sebab kita dah slogan kita, kan, kita letak dalam sanubari kita, hidup ni sebenarnya adalah ujian dari Allah Subhanahu. Okey, yang berikutnya, apabila saya buat amal, saya dah tak nak macam dulu. Dulu saya terkejar-kejar nak banyak, kan, nak kena banyak rakaat lah contoh, kan, kayak macam cepat-cepat nak baca Quran ni, lalu saya baca. Tajwid tak jaga, apa tak faham pun buat tak kisah saja, tak merenung ayat dan sebagainya. Tapi lepas saya belajar malam ni, saya fikir bagi saya, buat apa saya nak buat banyak-banyak, tapi kalau banyak tu tak berkualiti, tak ikhlas, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut cara Nabi, lepas ni kita buat amal, kita lebih jaga amal tu. Kalau kita buat satu solat, sempurna solat tu. Biarlah saya sembahyang 2 rakaat, sembahyang sunat, tapi saya buat dengan penuh khusyuk. Penuh tumakninah, tenang saya. Ingat Allah banyak dalam solat. Berbeza dengan saya buat banyak, tapi dalam keadaan yang lalai. Dia dah berbeza dah. Jadi dalam hidup saya, amal yang terbaik itu lebih utama daripada amal yang banyak. Okay. Tetapi, jika kita boleh buat banyak, terbaik pula lagi baiklah. Jelas kawan kalau kita boleh sedekah banyak, lepas tu kita buat pula yang terbaik, itu memang tak dinafikan lagi lah. Bukan bermakna kita nak mengajar orang sedekah sikit, buat sembahyang sikit, puasa sikit, tak. Bukan maksudnya macam tu. Tetapi yang lebih utama dalam agama adalah kualiti amal tu, bukan kuantiti. Tapi jika dia boleh buat kuantiti dengan berkualiti, ia lebih baik. Jelas? Okey, lepas tu saya letakkan satu slogan dalam hidup saya, mati itu adalah sesuatu yang pasti. Sebab apa? Sebab kita dah belajar tadi kan, ada 2 mati, 2 hidup. Kan? Kenapa Allah suruh kita beramal? Kenapa Allah suruh kita diuji dengan buat amal terbaik? Kenapa nak kena buat amal terbaik? Kalau kita ambil kat sini kan. Kenapa kita nak kena buat amal yang terbaik? So dia ada sakutan tentang nanti kita mati, kita nak jumpa Allah. Kan? Jadi bagi saya, mati ni adalah satu benda yang pasti. Jadi nak buat bekal apa? Buat bekal amal yang terbaik. Dalam masa yang sama, dekat sini tuan-tuan boleh buat slogan lain, mutiara hikmah, kita boleh katalah akhirat itu, dunia ini adalah jambatan nak pergi kepada akhirat. Boleh juga. Okey, jangan sia-siakan hidup. Okey. Kemudian, dan abilah. Alhamdulillah. Okey. Saya juga dapat belajar pada malam ni, yang saya tak akan lupa buat sampai bila-bila. Iaitu Allah Maha Perkasa untuk mengazab hamba. Kalau kita nak tukar pada mengazab ni, nak letak satu lagi kan, Allah Maha Perkasa nak buat apa sahaja kepada hamba ni pun bagus juga. Allah Maha Perkasa untuk buat apa sahaja yang dia nak buat. Tak ada siapa boleh halang Allah. Tiap-tiap hari orang kata sekejap turun statistik COVID, kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun, kejap naik kan. Sampaikan menteri dah cakap dah, alhamdulillah kan, menteri kesihatan yang baru. Kita ni dah kena hidup dah dengan COVID ni, dia panggil endemik, bukan lagi pandemik kan, endemik. Jadi kita tak boleh tolak. Usahalah macam mana sekalipun, tapi kita belajar.
Bukanlah maknanya kita nak sebab dia dalam bahaya, tapi lepas kita belajar kita dah lain tak. Cara kita menghadapi hidup yang Allah datangkan apa saja ni dia berbeza. Kita lalui COVID ni dengan penuh keimanan. Berbeza. Sebab apa? Tak ada apa-apa. Kan? Sebab kita Allah tu maha perkasa. Allah tu maha perkasa. Allah tu maha perkasa. Dia boleh buat COVID yang baru. Dia boleh bagi apa pula wabak yang baru. Jadi kita lalui hidup ni dengan ayat kedua ni berjalan dalam hidup kita ilmu. Bukan kita hidup ingat ayat 2 ni hanya pada baca ketika nak tidur saja. Tapi berbeza tindakan kita. Okey, Allah Maha Perkasa. Lepas ni kalau orang kata kenapa ya kita ni kan tukar menteri baru pun berdebu tak turun-turun dia. Contoh. Kita boleh bacakan ayat. Kita tak boleh cakap macam tu. Kita tahu tak? Yang kita duduk di bawah kerajaan Allah, Allah yang aturkan. Allah tu Maha Perkasa. Kita tak boleh nak salahkan Allah. Contoh. Sebab apa kita faham Allah tu adalah Al-Aziz. Okay. Lepas tu Allah Ta'ala Maha menerima taubat para hamba-Nya. Jadi kita kena pegang sampai bila-bila. Okey, habislah maklumat untuk ayat yang kedua. Tak sempat juga untuk masuk kepada ayat yang ketiga. Saya minta maaf ya. Saya harap tuan-tuan boleh ikuti pendekatan yang saya gunakan untuk tadabbur suratul Mulk ini. Okay. Daripada kita cepat belajar habis ayat tapi kita tak jelas, tak faham, kita nak datang kualiti pada pemahaman itu. Ingat sekali belajar, masuk dekat hati, lekat dekat minda, tahu nak kena buat apa. Ia lebih baik daripada kita terkejar-kejar sampai nak habiskan ayat tapi hati tidak tersentuh. Kadang-kadang kita tak faham pun. Kan kita tak jelas, tak tahu saya kena buat apa. Kita cuma dapat pahala menghadiri majlis ilmu. Tapi kita bukan nak tu saja. Tapi lagi banyak kita belajar, kita nak lebih dekat pada Allah. Tahu kekurangan diri. Tahu kat mana nak tambah baik, kat mana yang nak tambah baik, kat mana nak baiki. Itulah fungsi Al-Quranul Karim. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa cukuplah untuk malam ni. Kena sambung minggu depan lah ayat yang ketiga dengan ayat yang keempat. Okey, rujuk pada nota yang saya dah beri pada tuan-tuan dan puan-puan. Ada soalan tak? Banyak soalan dekat chat ni. Okey, kejap. Saya jawab dulu kat chat kejap. Mana-mana saya boleh jawab ya. Kalau saya tak boleh jawab semua, saya mohon maaf. Sahih ke kematian itu dihadirkan dalam bentuk seekor kambing berkulit putih untuk disembelihkan? Kejap. Wallahu ta'ala alam. Nanti saya semak balik. Yang mati tadi itu dia dalam bentuk kambing tak? Macam pernah dengar tapi saya tak dapat nak kukuhkan. Nanti tolong tanya balik semula pada saya soalan ni. Saya tak tahu adakah mati tadi tu. Rasa macam pernah dengar hadis ni tapi saya takut saya tak kepastian tu, saya tak pasti hadis tu bagaimana status dia. Wallahu ta'ala. Jadi saya akan jawab kemudian ni soalan. Okey, kemudian ni berapa jilid tu apa? Kitab apa ni? Kalau yang Taksir Jalalain dia 3 jilid. Terjemahan dia lah. Setakat Ayat ini jumpa ada 3 tadi jilid. Ustaz saya lupa nak tulis. Berapa jilid dia? Dia ada 3 jilid. Oh, 3. Kejap. Suara saya tak dengar suara kejap. Saya perlahankan. Dia ada 3 jilid. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, soalan lain tak? Kejap ya. Sikit je kita tamat. Dah jauh malam, dah siap, dah terang perempuan. Sekejap, saya tak terjawabkan soalan. Ini pun Qiyamul sebenarnya. Qiyamul awal malam. Okey. Seimbangkan. Marah, sedih, gembira pun makhluk Allah. Ya. Marah, sedih, gembira pun makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada Allah, dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Amal yang terbaik itu termasuk beristiqamah dalam amal ibadah walaupun dilakukan sedikit. Ia juga termasuk dalam istiqamah. Okey, kejap. Mati itu adalah makhluk yang diletakkan di tengah-tengah syurga dan neraka. Bagaimana pula dengan hidup? Di manakah letak di akhirat? Hidup tu dia hiduplah. Dia buat apa pada hidup tu? Dia hidup. Selama ni. Hanya mati saja yang dimatikan. Wallahu ta'ala. Kadang-kadang kita tengok orang yang kita rasa dia kuat ibadat tapi ramai orang tak suka atas sebab dia suka pandang rendah kepada orang, riak sini dengan orang. Soalan dalam kita banyak amalan kita kepada Allah, bagaimana kita nak check and balance supaya kita tak menyimpang dari sifat di muka Allah, takut kita tak perasan. Bagaimana kita nak check benda supaya kita tak menyimpang daripada sifat-sifat di muka Allah. Ini panjang jawapan dia, saya dah fahamkan dulu soalan ni, maka masih juga. Okey. Okey, tak ada apa-apa. Secara verbal ada tak sebelum kita tangguhkan? Kepada pukul 11 kan, dekat 1 jam lebih kan. Ustaz, Ya. Ustaz Kak Anis ya. Kalau mati atau maut itu makhluk Allah, apa terjadi kepada malaikat yang mengiringi tugasnya mencabut maut tu? Okey. Kalau kita baca dekat surah Ar-Rahman, semua yang kekal ni Allah saja. Kulluman, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman tu, kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah kata setiap perkara ni dia akan musnah melainkan wajah Allah, melainkan zat Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu nanti kalau mengikut ulasan para ulama tafsir, apabila Israel itu dia dah matikan semua orang, akhirnya dia pun akan matilah. Allah saja yang kekal. Berdasarkan ayat itu, Allah saja yang akan kekal. Allah tidak mengalami sebarang kematian. Lepas tu Allah Ta'ala akan hidupkan balik malaikat yang dia akan meniupkan sangkakala untuk hidupkan semua orang yang lain balik semula. Maknanya hatta para malaikat pun mereka akan melalui kematian juga nanti pada suatu ketika. Akhirnya Allah juga menghidupkan mereka dan akhirnya hiduplah semua makhluk-makhluk Allah itu di hari akhirat buat selama-lamanya. Apabila hari akhirat dah tak ada lagi mati dah. Malaikat pun akan kekal. Syurga yang Allah jadikan tadi itu mengikut pendapat, memang Allah Ta'ala kekalkan syurga tu. Asalnya syurga tak ada. Akhirnya Allah ciptakan syurga, kekal dah syurga tu. Neraka tu pun kekal dia wujud. Apatah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita sedia maklum, Allah Ta'ala ini dia kekal abadi. Sampailah bila-bila. Wallahu ta'ala. Itu ke soalan Kak Adis kan? Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okay, ada soalan Ya. lain? Ada pertanyaan lain? Dah jauh malam kan? Okey, kalau tak ada, maknanya cukuplah untuk pengisian kita pada malam ni. Jadi kita mengucapkan jazakumullahu khairan kepada Persatuan Semarak Cinta Kasih. Persatuan Semarak Cinta Kasih. Boleh tengok memang nanti kita boleh cari-carilah siapa yang menganggotai, yang menguruskan Persatuan Semarak Cinta Kasih ni. Kan? Jadi bolehlah sama-sama daripada dengan kita mungkin tak kenal online ni tuan-puan ya, kita tak kenal, kadang-kadang ramai kita tak kenal. Moga-moga dengan kita belajar secara online ni, kita ambillah waktu untuk saling kenalan. Semoga cinta kasih kita pada Allah, cinta kasih kita kepada Al-Quran semakin bertambah. Ya, jazakumullahu khairan kepada Persatuan Semarak Cinta Kasih. Kepada tentera perempuan yang sudi mengikuti pengisian pada malam ni, jazakumullahu khairan. Ya, semoga Allah merahmati kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.